Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi Asaf Kepimpinan Masjid Darul Nukul, Tuan Imam, Tuan Bilal, JK Masjid, serta tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama dan sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan inayahnya dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini untuk kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang serba sedikit usaha kita ini mendapat ganjaran di sisi Allah SWT, meningkatkan ilmu kita sekiranya kita tidak tahu, kan, mengingatkan kita sekiranya kita terlupa, meningkatkan keimanan kita dan dapat kita melakukan amal ibadah dengan lebih baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebelum kita meneruskan pengajian kitab kita ni i'tikaf. Bagi siapa yang belum i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya beriktikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Jadi baik tuan-tuan, kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhu Manhaji ala Mazhab Syafi'i, yang di mana pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membincangkan berkenaan dengan waktu makruh bersolat. Jadi waktu makruh bersolat ni tang bila solat tersebut makruh kita lakukan. Makruh kat sini adalah merujuk kepada makruh tahrim, iaitu makruh yang hampir kepada haram. Dosa lah tapi tidak dikenakan azab. Okey, jadi makruh ni waktu solat ni ada bila? Ada 3 waktu. Iaitu yang pertama selepas solat subuh sehinggalah waktu 15 minit selepas syuruk. Jadi waktu itu dilarang untuk kita solat. Dan yang keduanya adalah waktu ketika mana 10 minit ataupun di waktu matahari betul-betul terbacak dekat atas kepala kita, kan, dia diistilahkan sebagai istiwa. Matahari betul-betul di atas kepala. Itu pun makruh juga pada waktu itu untuk kita solat. Lebih kurang 10 minit sebelum zuhur lah. Itu dimakruhkan. Yang ketiganya selepas solat asar sehinggalah pada waktu maghrib. Jadi ketiga-tiga waktu ini dilarang untuk kita solat. Hukumnya adalah makruh tahrim. Tapi adakah semua solat makruh? Tak. Solat yang makruh dilakukan pada waktu itu adalah 2 keadaan, iaitu solat yang tiada apa-apa tujuan, seperti solat sunat mutlak. Tak boleh saya jaga solat sunat 2 rakaat dan Allah Ta'ala tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, solat yang tidak boleh dilakukan adalah solat yang dilakukan disebabkan sebab yang terkemudian. Contohnya kita buat solat sunat ihram, dan kita nak menggunakan ihram sebab yang terkemudian. Jadi kita tak boleh melakukan solat sunat ihram pada waktu tersebut. Ataupun solat sunat istikharah. Buat apa istikharah? Sebab nak jodoh ni ke nak pilih A ke nak pilih B.
Jadi sebab itu terkemudian tak boleh melakukan solat sunat istikharah pada waktu tersebut. Tetapi ada juga solat yang dibenarkan, iaitu pada solat yang sebabnya didahului, seperti solat sunat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid dulu, sebab dah ada, barulah kita boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, walaupun selepas solat asar. Ataupun kita menunaikan solat sunat wudu, selepas wudu kita menunaikan solat sunat wudu, boleh. Itu tiada masalah. Jadi itu adalah contoh-contoh solat-solat yang boleh dilakukan. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu berkenaan dengan mengulangi ataupun al-i'adah salat fardu dan mengqadahnya. Jadi apakah hukum mengulangi solat? Mengulangi solat fardu ni apa hukumnya? Jadi mengulangi solat ini atau al-i'adah, iaitu mendirikan solat fardu semula yang telah pun ditunaikan apabila mendapati ada kekurangan atau kecacatan dari segi adab atau kesempurnaan. Hukum mengulangi solat demikian adalah sunat. Jadi mengulangi solat disebabkan apa? Disebabkan solat tersebut ada kekurangan ataupun ada kecacatan dari segi adab atau kesempurnaannya. Jadi sunat mengulangi solat tersebut. Tetapi kalau kita tengok hukum asal solat yang dilakukan 2 kali pada waktu yang sama, hukumnya adalah makruh. Makruh hukumnya membuat solat 2 kali, 2 solat fardu pada waktu yang sama. Dalam hadis mengatakan la tusallu salatan fi yaumin marratain. Maksudnya janganlah kamu solat fardu sebanyak 2 kali dalam sehari. Maknanya kata kalau tak ada apa-apa, kita solat asar kan, lepas tu kita solat asar lagi 2 kali, hukumnya adalah makruh. Tapi kalau terlupa, tak apalah, tadi dikirakan sebagai makruh. Aku dah solat asar ke belum lah? Padahal dah solat asar lah, kemudian ada solat lagi, tak makruh lah. Tapi kalau sahaja-sahaja solat asar 2 kali, hukum asalnya adalah makruh. Akan tetapi kalau sekiranya ada kecacatan di dalam solat, dari segi adab dia atau kesempurnaan dia, ataupun nak mengejar pahala kan, contohnya seorang yang telah menunaikan solat zuhur berseorangan, kemudian mendapati ada yang menunaikannya secara berjemaah, maka sunat dia mengulangi solat tersebut berjemaah dengan mereka. Ini berarti dia telah menunaikan fardu pada solat yang pertama dan sunat pada solat yang kedua. Jadi kalau kita dalam keadaan macam ini, kita boleh mengulangi solat. Sebab apa? Sebab kita nak mendapat pahala berjemaah. Contoh kita solat zuhur seorang-seorang kat arena Arab kan, selalunya musafir arena kita solat seorang-seorang. Dah habis solat, kita tengok ada 2-3 orang melakukan solat jemaah. Boleh tak kita mengulangi solat? Jawapan dia boleh. Dapat tak pahala berjemaah? Dapat. Pertama, solat yang pertama tu fardu hukumnya, wajib. Yang kedua, solat yang dilakukan adalah sunat. Tapi adakah boleh kita menolong orang untuk berjemaah? Contoh, lelaki pergi ke masjid sembahyang berjemaah, perempuan isteri tinggal di rumah, dah selesai sembahyang dekat masjid, solat isyak, solat maghrib, solat isyak lah, balik-balik dia nak solat bersama dengan isteri dia. Boleh ke tidak? Tak boleh. Jawapan dia boleh. Jawapan dia sunat. Maknanya kata selepas kita solat berjemaah di masjid solat isyak, balik-balik isteri kita tak sembahyang isyak lagi. Sebab apa? Jaga anak, kemas rumah ke sebagainya kan. Kita pun nak solat isyak bersama dengan isteri kita. Maknanya kata kita bantu isteri kita dapat pahala jemaah juga. Jawapan dia sunat. Jadi imam boleh sunat. Tapi ramai tak buat lah. Sebab apa? Kalau solat isyak tak buat boleh solat isyak lagi. Jadi
Tapi takkan kita nak tinggalkan isteri kita. Isteri kita pun nak dapat pahala berjemaah juga. Okey, dia boleh melakukan solat untuk kali yang kedua dengan syarat kena berjemaah. Boleh seseorang tersebut pada rakaat solat pertama berjemaah, kemudian balik ke rumah dia nak berjemaah dengan isteri dia. Jawapan dia boleh. Kalau dia solat berseorangan, kan, bersendirian pada pertama, kemudian solat yang kedua pun dia buat seseorang juga, jawapan dia tak boleh. Dia yang disyaratkan solat yang kedua berjemaah. Jadi kita bantu isteri kita ataupun anak kita ke mak kita kat rumah kan, untuk solat berjemaah sekali dengan kita, dapatlah pahala berjemaah. Itulah. Macam tu lah contoh-contoh. Tapi kalau hukum mengulangi solat boleh jadi wajib sekiranya solat yang pertama tersebut ada perkara yang membatalkan solat. Terkentut ke, kan, lepas sembahyang tengok ada cicak dekat kaki, wajib mengulangi solat. Cerita sunat mengulangi solat ni adalah dari segi adab ataupun kesempurnaan. Contoh, kita tertinggal beberapa perkara kesempurnaan lah, dan kitab ni menyebutkan solat berjemaah, kan. Bab 1 berbanding dengan 27. Rugilah kalau buat 1, kan. Dia dapat 20, tapi boleh dapat 27. Sebelum ni dia tak tahu, kan. Lepas ni tahu, boleh menunaikan solat berjemaah, mengulangi solat tersebut. Ini berdasarkan hadis setelah Nabi SAW menunaikan solat subuh, baginda mengetahui ada 2 orang lelaki tidak bersolat bersama-sama baginda. Ini di Masjid Al-Khaif. Al-Khaif, Masjid dia Al-Khaif, ketika bermusafir lah. Sabda Nabi SAW, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, faqala ya Rasulullah, inna kunna qad sallayna fi rihalina. Qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'ah fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Maksudnya, apakah yang menghalang kamu daripada bersolat bersama kami? Kata Rasulullah. Rasulullah sembahyang bersama-sama dengan sahabat. Kemudian ada 2 orang duduk kat belakang. Jadi Rasulullah setelah solat, Nabi tanyalah, apa yang kau tak nak solat ni? Sebab apa kau tak nak solat? Kemudian mereka pun menjawab, wahai Rasulullah, kami telah bersolat di rumah kami. Sebenarnya fi rihalina ni maksud perjalanan. Dalam perjalanan kami, dalam permusafiran kami lah. Mungkin dia jamak kasar. Kalau rumah ni maksud baitikum, tapi baitina, tapi fi rihalina ni maksudnya dalam permusafiran kami. Kemudian baginda bersabda, janganlah begitu. Walaupun kamu bersolat di rumah ataupun dalam perjalanan, kemudian kamu datang ke masjid dan solat berjemaah sedang didirikan, hendaklah kamu bersolat bersama-sama mereka. Sesungguhnya ia adalah sunat bagi kamu. Nampaklah. Dalam hadis ni menceritakan seseorang tersebut boleh mengulangi solat dia. Dalam satu hadis yang lain mengatakan, daripada hadis Muaz bin Jabal, kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fa ya'ummu qaumahu. Ini hadis ni daripada Muaz bin Jabal menjawab soalan tuan tadi. Beliau bersolat Isyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pulang dan mengimamkan kaum beliau untuk solat Isyak. Maknanya boleh dilakukan dalam hadis daripada Muaz bin Jabal. Sebaliknya, jika tidak ada sebarang kecacatan atau kekurangan pada solat yang pertama, malah solat yang kedua tidak akan lebih sempurna daripada solat yang pertama, maka tidaklah sunat mengulanginya. Sembahyang pertama, sembahyang kedua tak ada beza. Jadi tak ada apa-apa lah, hukumnya adalah makruh. Makna kata mengulangi solat ni dia boleh terdapat pelbagai hukum. Boleh jadi sunat, boleh jadi wajib, boleh jadi makruh. Tengok keadaan. Dan juga mana yang paling afdal, qada solat ke mengulangi solat? Contoh, kita
time muda lah, time kecil-kecil kita ada tertinggal solat, mana nak buat? Mengulangi solat ke qada solat? Qada solat. Kalau berapa tahun kita tinggalkan solat, qada solat tu dulu berbanding daripada mengulangi solat. Maknanya apa? Maknanya bila kita solat yang pertama bersendirian tu tunai lah. Kemudian nampak jemaah yang lain, kita pun ikut jemaah tu, kita niat qada. Saja aku solat fardu zuhur, rakaat qada makmum kerana Allah Ta'ala. Boleh. Ataupun dia nak buat solat seseorang, kemudian solat yang kedua sembahyang seseorang juga, tapi solat yang kedua tu dah solat yang qada, boleh. Yang tak bolehnya adalah solat yang diulangi. Tak ada apa-apa sebab. Qada boleh? Main jemaah? Contohnya saya beri contoh lah, time tarawih nanti. Tarawih, kalau imam tu solat sunat tarawih, kita kat belakang solat fardu subuh qada, boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Boleh. Ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Rasulullah balik daripada peperangan, kemudian tertidur, ditakdirkan oleh Allah SWT, bangun subuh lewat, dah habis waktu pun sembahyang subuh. Kemudian Rasulullah kata sembahyang berjemaah sama-sama, tak ada masalah. Okay. Itu berkenaan dengan mengulangi solat dah, jelas kan? Tapi yang paling utama adalah qada solat. Siapa yang sindah habis qada solat, ataupun dia tak ada hutang dengan Allah berkenaan dengan solat, asal semua belum begini kan? Berapa tahun kita tinggal solat yang muda kan? Tak tahu, mungkin 2 tahun, 3 tahun, gantung kepada orang kan? Berapa ramai yang dah habis qada solat kan? Dia sebenarnya dahulu kan qada solat. Bahkan ada ulama yang mengatakan, jika seseorang itu dia tertinggal solat kan, berapa tahun dia tinggal solat, ataupun dia tertinggal solat subuh sebagai contohnya, kemudian dia tak qada solat sehingga dia masuk waktu zuhur kan. Jadi ulama mengatakan dia tidak boleh melakukan solat sunat qabliyah zuhur selagi mana tidak menunaikan solat qada. Sebab apa? Sebab solat qada paling utama sekali. Sebab apa? Sebab dia wajib. Wajib berlawan dengan sunat. Mana yang afdal? Mana yang terbaik? Wajiblah. Jadi wajib menunaikan solat fardu, qada solat dulu berbanding dengan solat sunat qabliyah. Dan tidak boleh melakukan solat sunat jika ada solat sunat, jika ada solat fardu yang tertinggal. Oleh sebab itu, kalau kita sembahyang subuh tertinggal, bangun-bangun dah zuhur, kita pun sembahyang kat masjid, azan, habis azan tengok orang semua solat sunat qabliyah, dia solat fardu subuh, cumanya jangan bagi kantoi lah, tiba-tiba angkat tangan, kantoi, tak payah angkat tangan, buat malu kan. Jadi doa pun adalah sunat, kalau tak buat tak apalah, jangan bagi kantoi buat malu. Jadi buat solat qada dulu berbanding dengan solat sunat qabliyah. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh untuk buat solat sunat, dan tetapi dalam masa yang sama jangan tinggalkan solat qada. Ni orang tak dia dahulukan yang sunat ni dulu kan, terutamanya tarawih. Anak Ramadan ni, Ramadan baru sibuk nak buat semua pelbagai solat sunat, tapi dia tertinggal solat qada yang dia pernah lakukan. Sayang. Itu berkenaan dengan mengulangi solat. Yang keduanya kita akan pergi pula berkenaan dengan qada solat. Qada ni apa? Qada ni ialah melakukan solat selepas waktunya berakhir atau dalam waktu yang tidak memadai untuk menyempurnakan satu rakaat daripadanya. Namun jika memadai, maka solatnya dianggap tunai sebagaimana yang dinyatakan dahulu. Ini maksud qada. Qada ni adalah waktu dah habis lah, waktu pukul 5 kita sembahyang zuhur, itu qada. Ataupun kita sembahyang tak cukup satu rakaat pada waktunya,
Contohnya Isyak 8.40. Kita sembahyang maghrib pada 8.39 dan tidak sempat satu rakaat pada waktu maghrib tersebut, maka dia dikira sebagai qada. Ada orang tanya saya, nak teruskan solat ke nak berhenti solat? Teruskan solat. Tapi solat tersebut dikira sebagai qada. Tapi jika seseorang tersebut sempat satu rakaat pada waktu tersebut, 8.38 dia sembahyang maghrib, kemudian dia sembahyang sempat satu rakaat masuk waktu Isyak, solat tersebut dikira sebagai tunai. Maknanya kata qada ni tidak cukup satu rakaat pada waktunya, ataupun dia sembahyang bukan pada waktunya. Solat maghrib pada waktu Isyak kira sebagai qada. Macam itulah istilah. Macam mana? Bapak kita sakit. Dia ada kemungkinan tak untuk dia sihat? Tak boleh dah. Tak boleh untuk qada. Nanti ditidurkan, nanti kita akan bincangkan. Ditidurkan, dikomakan, akan bincanglah kena qada ataupun tidak. Kita akan bincang. Jadi qada ni adalah waktunya berakhir ataupun waktu yang tidak menyempurnakan satu rakaat. Kebanyakan ulama daripada berbagai mazhab bersepakat mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat, sama ada terlupa atau disengajakan, dituntut mengqadanya. Terlupa ke, tertidur ke, wajib qada. Sengaja ke, wajib qada. Namun ada perbezaan antara kedua-duanya sebagaimana yang berikut. Orang yang meninggal, ini situasi yang pertama. Orang yang meninggalkan solat dengan sebab yang dimaafkan, seperti terlupa atau tertidur, tidak berdosa dan tidak wajib segera mengqadanya. Ini situasi pertama. Dia sebab apa dia tidak sembahyang? Sebab tertidur. Sebab apa tak sembahyang? Sebab terlupa. Maka dia tidak berdosa. Dan kalau dia bangun pada ketika itu, contohnya bangun subuh pukul 8, kan, dia tak sedar ni, sesudah pukul 8, dia tidak segera wajib mengqadanya. Dia boleh qada waktu zuhur, kan, boleh. Tetapi kalau dia takut mungkin dia mati, qada cepatlah. Dia tidak wajib disegerakan untuk qada, tetapi sunat disegerakan untuk qada solat tersebut. Itu sekiranya kalau dia terlupa ataupun tertidur, dan tidak berdosa lah sebab dia tertidur, dimaafkan. Tetapi terlupa atau tertidur ni bukan umum. Terlupa ni boleh jadi disebabkan ada dua. Terlupa yang dimaafkan dan terlupa yang tidak dimaafkan. Terlupa yang dimaafkan mungkin disebabkan dia sibuk bekerja ataupun sibuk layan tetamu sehingga terlupa untuk menunaikan solat, kan, jadi dimaafkan. Tapi kalau terlupa sebab apa? Sebab main PUBG, sebab main Mobile Legend, sebab main apa? Main bola sepak, sehingga terlupa untuk solat, hukumnya adalah tidak dimaafkan. Hukumnya adalah berdosa. Terlupa yang dimaafkan dan terlupa yang tidak dimaafkan. Dan juga boleh jadi tertidur ni pun sama juga, kan? Tertidur yang boleh jadi haram, berdosa, ataupun tertidur yang dimaafkan. Macam mana? Tidur yang dimaafkan ni sekiranya dia tidur sebelum solat fardu zuhur, kan, sekolah lah, dan dia yakin kalau dia tidur tersebut maka dia boleh bangun untuk solat, kan. Dia tidur lebih kurang pukul 12.30, pukul 1 lah, 1.30 azan. Dia tidur sedar dah pukul 5. Lama sangat dia tidur. Tapi dalam i'tikad dia dah tidur tu, dia yakin dia boleh bangun waktu zuhur tersebut. Hukumnya dimaafkan. Tapi perbuatannya adalah makruh. Sekiranya tidur sebelum zuhur ataupun tidur selepas zuhur. Contohnya, kita senang pergi zuhur lah, kan, tidur pukul 2.30. Tidur 2.30 sebab apa? Tak apalah, waktu zuhur panjang lagi, dia pun tidur 2.30.
dengan kuat menyangkakan bahawa dia akan bangun sebelum pada waktu zuhur tersebut. Jadi kalau dia kuat sangkaan dia, kan, hukumnya kalau dia bangun pada ketika itu, sembahyang dia tidaklah haram, tapi makruh sahaja. Tetapi walaupun dia tidur 2.30, tapi dia nyangka kan, dia kuat sangkaan dia akan bangun sebelum zuhur, tapi dia tengok dia bangun juga pukul 6, hukumnya tetap tidak berdosa, tapi makruh. Sebab apa? Dia memang yakin lah. Sebab apa kuat sangkaan dia boleh bangun? Sebab mungkin si dia boleh kejut, kan, ataupun dia set alam. Tapi set alam pun tak sedar-sedar, tengok-tengok sedar pukul 6, dimaafkan. Tapi makruh lah hukum dia, kan. Dan juga boleh jadi tertidur yang diharamkan. Contohnya dia tidur pukul 2.30 zuhur lah, 2.30 petang. Dia kuat sangkaan dia, mengatakan tak boleh bangun ni, tapi dia tetap nak tidur juga, hukumnya adalah haram. Dan ulama mengatakan dia dapat dua dosa dia dapat. Apa dosa dia? Dosa yang pertama, meninggalkan solat. Dosa yang kedua, sebabkan tidur. Tidur ni pun boleh jadi dosa. Dan tidur pun boleh jadi dosa. Maknanya akan dapat dua dosa. Contohnya ni lah, bangun tidur pukul 2.30. Time nak tidur tu tak yakin nak dia bangun. Rasa memang pukul 6 ni. Kuat sangkaan dia akan terlupa waktu solat tersebut. Kemudian dia tidur, sedar-sedar memang pukul 6. Dua dosa dia dapat. Akan tetapi kalau sekiranya dia tidur 2.30, Tidur dan kuat sangkaan dia, memang akan terlupa waktu zuhur dia, tapi dia sedar pukul 4, sempat lagi lah zuhur. Ulama mengatakan dia dapat satu dosa. Apa dosa dia? Dosa dia sebab tidur. Kalau menunaikan solat, tak adalah dosa. Tapi disebabkan dia tidur dengan kuat sangkaan, dia akan luput waktu tersebut, dia tak solat lah, maka tidur tersebut dosa. Tapi dia menunaikan solat, tergugurlah satu dosa yang lain. Okey. Doktor tersebut dia sebab dia ada darurat, tak apalah, dimaafkan. Dia boleh qada balik solat tersebut. Sebab ada keuzuran. Kan, macam mana dia nak tinggalkan pasien? Tinggal pasien sembahyang 5 minit 10 minit kan meninggal. Macam mana? Jadi dia boleh qada balik solat dia lah. Okey. Itu berkenaan dengan tertidur. Tapi kalau tidur ni yang tidak makruh, yang harus, sekiranya dia tidur pukul 2.30 dan kuat sangkaan dia boleh bangun zuhur, tapi dia tidur tu memang dia sangat ngantuk. Kalau dia semayang lain tu mungkin dia akan lalok, cakap pun tak betul. Dia macam orang yang sangat mengantuk lah. Jadi ketika itu kalau dia tidur, dia bangun balik time waktu zuhur, hukumnya adalah harus. Nampak beza tak? Tidur ni boleh jadi harus, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Itu masalah. Nak saya ulang balik ke? Ulang balik. Faham tak? Nak ulang balik ke? Ulang balik. Faham kan? Okey. Okey, terlupa boleh jadi dimaafkan ataupun tidak dimaafkan. Tertidur pun boleh jadi harus, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Kalau dimaafkan ni dia tidak berdosa dah, dan tidak wajib segera mengqadhakannya, tapi hukumnya adalah sunat menyegerakan qadha tersebut. Manakala orang yang sengaja meninggalkan solat pula berdosa dan wajib mengqadhanya di kesempatan yang ada. Jadi kalau orang ni sengaja meninggalkan solat, sebab apa sengaja? Malas lah, nantilah, dah tua lah baru nak sembahyang, kan? Dia ingatkan dengan bertaubat dah selesailah qada solat dia tu. Tak. Solat tersebut wajib diqadakan di kesempatan yang ada. Kan? Dan qada dia ni ikut kalau sunatnya mengikut turutan. Tapi kalau tak ikut turutan pun tak ada masalah. Kan? Contohnya kalau dia tertinggal 2 tahun, solat subuh tu dia kena buat solat subuh,
Solat zuhur tu qada zuhur, asar tu qada asar, ikut turutan lah. Tapi kalau tak ikut turutan, tak ada masalah. Di dalam mazhab Syafi'i lah, sunat mengikut turutan. Tapi kalau mazhab lain wajib mengikut turutan. Mazhab Syafi'i ringan sikit lah. Maknanya kata kalau kita berpeluang untuk qada subuh je, seperti solat sunat tarawih 2 rakaat, kita buat solat sunat qada subuh, boleh buat pada ketika itu. Buatlah. Macam tu. Tapi kalau dia buat solat fardu subuh qada pada solat sunat tarawih, dia tak dapat pahala tarawih tersebut. Dia dapat pahala qada solat je lah. Jadi orang yang meninggalkan solat dengan sebab yang dimaafkan, dia ulang lah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama 'anis salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Maksudnya sesiapa yang tertidur hingga tertinggal salat atau terlupa bersolat, hendaklah melakukannya apabila telah teringat. Tiada kafarah untuknya selain demikian. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kenyataan baginda tiada kafarah untuknya selain demikian menunjukkan solat fardu yang tertinggal wajib diqada walau seberapa banyak ia ditinggalkan, sama ada dimaafkan ataupun tidak dimaafkan. Jadi ada beberapa pertanyaan. Jadi hadis ada mengatakan selepas solat Isyak ada tahlil kan? Jadi dia suruh saya cepat habis. Syak pukul 8.40. Jadi ada berapa pertanyaan? Tak nampak muka lah. Boleh buat qada. Qada ni tak ada waktu yang haram, tak ada waktu yang makruh. Boleh melakukan bila-bila masa. Jamak. Boleh? Kita niat qada. Boleh? Kita dalam perjalanan jamak. Boleh? Tak ada masalah. Kalau dia jamak, kemudian dia nak qada yang jamak, dia nak qada time solat asar bersama dengan imam, boleh? Niat kita mengikut imam, boleh? Walaupun imam tersebut tunai, kita qada, boleh? Niat kita mengikut imam, tapi niat kita qada, boleh? Jadi tuan-tuan, dalam satu hadis mengatakan fadainullah ahaqqu an yuqda. Maksudnya hutang Allah itu lebih berhak untuk digantikan. Kita berhutang dengan Allah ni, kita meninggalkan solat, kita berhutang dengan Allah. Jadi wajib qada. Berapa lama kita tinggalkan, wajib qada. Jangan tinggalkan qada lah. Berapa tahun kita tinggalkan. Kita pun kalau tanya kita sekarang ni, berapa ramai yang habis qada rasa-rasa ni? Tak tahu kan. Jadi wajib qada. Kesempatan yang ada lah. Kalau boleh mana-mana solat sunat tu gantikan dengan solat qada. Malam-malam bangun kan nak solat tahajud, kita solat qada. Dapat juga pahala tahajud sebab bangun. Bermula 15 tahun. Tengok seseorang tersebut lah. Boleh jadi orang tu umur 9 tahun dah balik. Umur 9 tahun keluar iman ni kan, walaupun tak ada umur 15 tahun dah dikira balik. Sebab tu
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, ajar anak kita ni sembahyang umur 7 tahun dan rotan pada umur 10 tahun. Sebab bila dia dah ajar umur 7 tahun tersebut, dia dah tahu solat. Bila dia dah balik, dia terus boleh melakukan solat. Dan bukan setakat suruh dia solat, ajar dia berkenaan dengan solat. Kaifiat solat, apa dia, tang mana yang rukun, tang mana yang sunat, apa perkara yang membatalkan solat, apa perkara-perkara yang makruh dalam solat. Kena ajar anak kita. Bukan setakat kita sembahyang depan, anak kita ikut belakang, ikut abah solat memanglah betul ajar anak solat macam tu. Tapi sebenarnya lebih baik ajar anak berkenaan dengan apa yang wajib, apa yang sunat, macam mana nak niat, macam mana bacaan Al-Fatihah, apa syarat-syarat dia. Jadi macam mana nak tahu tu? Kalau ayah pun tak tahu, payah. Sebab ni ilmu fardu ain. Sebab tu kalau umur balik umur 9 tahun kan, umur 20 tahun baru dah ada kesedaran nak sembahyang. Daripada umur start balik pula. Bukan setakat umur 15 tahun. 15 tahun tu telah tempoh maksimum bagi seseorang tersebut untuk balik. Contohnya dia tak ada apa-apa tanda. Bagi perempuan tak ada keluar darah haid, bagi lelaki tak ada keluar air mani. Sampai umur 15 tahun tak keluar apa-apa, apa-apa tanda. Jadi umur 15 tahun dah dikira sebagai balik. Tapi budak zaman sekarang ni sebelum umur 15 tahun dah balik lah kan. Sebab apa? Cepat matang, cepat besar, tengok macam-macam kan, dia cepat balik. Semua, kalau ikutkan ada ulama mengatakan semua solat yang kita tertinggal tak boleh solat sunat. Tapi ada ulama, sebagian ulama dapat dhaif lah, dapat yang lemah mengatakan dia meringankan, boleh solat sunat tapi dalam masa yang sama qada. Ada dua pendapat ulama lah, keras ke nak yang ringan sikit. Tak dengar. Sembahyang qada tapi sembahyang taubat sahaja. Okey, hukum meninggalkan solat berdosa besar, wajib bertaubat. Dia tak ada istighfar dah. Sebab istighfar ni apa sekadar dosa kecil kan. Kalau dosa besar ni seperti meninggal solat, dia kena bertaubat. Jadi sunat taubat tu betul, tapi tidak memadai. Dia tetap kena qada juga. Dah taubat kena qada. Macam tu. Okeylah tuan-tuan. Jadi saya berhenti kat sini lah. Ada apa-apa tanya lagi? Selalu ada seorang selalu bertanya, tak ada pula mana. Jadi saya berhenti awal lah sebab ada permintaan daripada hadis salih kan. Jadi saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan daripada pertuturan saya, percakapan saya. Jadi yang baik datang daripada Allah SWT dan yang buruk datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf ada terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita majlis kita dengan tasbih para sahabat.